Okey, kita masuk kepada subtopik terakhir iaitu 3.2 analisis ADAS pada harga berubah. Analisis ADAS pada harga berubah. Okey, apa itu AD? Apa itu AS? AD adalah permintaan agregat, ya, manakala AS adalah penawaran agregat. Apa maksudnya permintaan agregat atau AD dan macam mana keluk dia? Okey, ya. Okey. AD ialah satu keluk yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum, ya, tingkat harga umum dengan pendapatan negara benang. Ya. Jadi AD ialah satu keluk yang menunjukkan, ya, hubungan antara tingkat harga umum iaitu harga dengan pendapatan negara benang, ya. Jadi di sini paksinya adalah tingkat harga umum ataupun harga dan paksinya yang satu lagi adalah pendapatan. Jadi, ya, keluk AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum dengan pendapatan negara benang. Macam mana keluk dia? Keluk dia bercerun negatif. Ya, ini keluk dia, keluk AD. Bercerun negatif, ya, dari, ya, mencerun ke bawah, ya, dari kanan, kiri ke kanan, ya, ataupun kalau kita lihat bercerun negatif. Maksudnya hubungan dia songsang. Bila dia kata bercerun negatif, ya, jadi cerun negatif maksudnya hubungan dia songsang antara harga dengan pendapatan. Ya, bila harga naik, ya, pendapatan benar tu turun. Ya, sebaliknya bila harga turun, pendapatan negara benarnya naik. Ya, jadi hubungan antara tingkat harga umum dengan pendapatan negara benar adalah songsang. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan keluk AD beralih ke kanan atau beralih ke kiri? Ya, AD kena sini tak boleh, A di sini, D di sini tak boleh, ya. AD macam ni. Apakah faktor yang menyebabkan keluk AD beralih ke kanan atau beralih ke kiri? Kalau AD naik, dia beralih ke kanan. Ya, katakan, ya, di sini. Ya, AD1. Ini beralih ke kanan. Maksudnya AD naik. Manakala kalau beralih ke kiri, maksudnya AD turun. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ada 5 faktor. Ya. Yang pertama ialah CIGX, perbelanjaan penggunaan isi rumah, pelaburan firma, perbelanjaan kerajaan, ekspor. Jika naik, salah satunya naik, maka AD juga naik, jadi dia akan beralih ke kanan. Ya. Sebaliknya kalau CIGX turun, maka AD turun, keluk beralih ke kiri. Okey, sebaliknya, ya, kita lihat faktor yang kedua ni. Ya, faktor yang kedua ni import. Ya, import ni, ya, apabila import turun, ya, maka AD naik. Ya, bila import turun, maka perbelanjaan agregat dalam negara akan meningkat. Ya, kesannya keluk beralih ke kanan. Ya, sebaliknya kalau import naik, maka perbelanjaan agregat dalam negara akan turun, kesannya keluk akan beralih ke kiri. Okey, bekalan wang, ya,
adalah wang yang beredar dalam pasaran. Ya, bekalan wang boleh meningkat melalui penciptaan kredit. Jika bekalan wang meningkat, ya, kesannya C atau I akan meningkat. Ya, maka AD juga naik. So, kelok akan beralih ke kanan. Sebaliknya, jika bekalan wang turun, maka C turun atau I turun. Kelok beralih ke kiri. Cukai pendapatan individu jika naik. Cukai pendapatan individu dikenakan ke atas pekerja. Bila cukai pendapatan individu meningkat, kesannya YD turun, maka C juga akan turun. Ya, bila C turun, maka AD turun, kelok akan beralih ke kanan, ke kiri, sorry. Bila C turun, perbelanjaan penggunaan isi rumah turun, maka permintaan agregat turun. Ya, AD turun, kelok beralih ke kiri. Kadar bunga. Kadar bunga ini adalah kos meminjam bagi pinjaman pelaburan. Jika kadar bunga naik, maka kos meminjam juga naik. Ya, kos meminjam juga naik. Ya, maka pinjaman pelaburan turun, pelaburan pun turun. Maka AD turun, kelok beralih ke kiri. Okay, ini faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan kelok AD sama ada ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita nak lihat bagaimana kelok AD dapat diterbitkan atau bagaimana kelok AD terbentuk. Kelok AD terbentuk ya, daripada kelok AE. Ya. Kelok AD terbentuk daripada kelok AE. Ya. Ini adalah rajah Y sama dengan AE, ini AE dan ini adalah Y. Ya. Ini adalah kelok AD, maka ini tingkat harga umum dan ini pendapatan. Ya, jangan tulis PQ, so kosong terus, PY. Okey, pada harga P kosong, keseimbangan tercapai apabila Y sama dengan AE kosong. Okey, katakan di sini adalah AE kosong. Ya, AE kosong. Pada P kosong, kelok Y bersilang dengan kelok AE kosong, ya, pada titik E kosong dan pendapatannya Y kosong. Ya. So, pada harga P kosong, pendapatannya Y kosong apabila kelok Y bersilang dengan kelok AE kosong. Jadi, pada harga Y kosong, pendapatannya adalah pada pendapatan Y kosong, harganya adalah P kosong. Ya, so pada Y kosong, harganya P kosong. Okay. Jika harga naik ke P1, apa yang berlaku jika harga naik? Jika harga naik, ya, maka kesannya kuasa beli isi rumah akan turun. Bila kuasa beli turun, maka perbelanjaan penggunaan isi rumah akan turun. Ya. Jadi kesannya AE turun. Kelok akan beralih ke bawah. Ke bawah, ya, dari AE kosong ke AE1. Ya. So kelok AE akan beralih ke bawah. So beralih ke bawah disebabkan harga naik. AE1. Ya. Keseimbangan di E1 dan pendapatannya ialah Y1. Ya. Y1 ni, ya, berlaku bila harga naik. So harga naik mestilah di atas P kosong. Katakan di sini P1. Jadi ada dua titik di sini. Titik pertama, titik yang kedua. Katakan ini titik A, ini titik B. Bila kita sambungkan titik A dengan titik B, maka dapatlah kelok AD. Ya, inilah dia kelok AD, dia bercerun negatif. Macam mana nak dapat kelok AD?
daripada keluk AE. Ya. Jadi di sini ya, pada harga P1 pendapatannya adalah Y1. Ya, kita sambungkan titik-titik, dapatlah keluk AD. Sekarang kita nak lihat keluk penawaran agregat ataupun AS. Keluk penawaran agregat. Apa definisi keluk penawaran agregat? Okay, penawaran agregat ya, ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum dengan pendapatan negara benar. Ya, keluk yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum dengan pendapatan benar. Ya, macam mana bentuk keluk? Ya, bentuk keluknya adalah mencerun ke atas seperti ini. Ya, ini harga, ini pendapatan, dan ini adalah keluk AS. Ya, keluknya mencerun ke atas. Ya, maksudnya hubungannya positif. Ya, jika harga naik, ya, maka ya, pendapatan juga naik. Ya, jika harga naik, pendapatan juga naik. Okay, ini keluk dia. Okay, kita lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ya, peralihan keluk AS, sama ada ke kanan atau ke kiri. Jika ke kanan, ya, maksudnya AS meningkat. Ya, AS naik. Sebaliknya jika ke kiri, maksudnya AS turun. Okay, ada 5 faktor ya, yang mempengaruhi peralihan keluk AS, sama ada ke kanan atau ke kiri. Jika teknologi meningkat, ya, jika teknologi meningkat, maka AS naik. Keluk akan beralih ke kanan. Sebaliknya, kalau teknologi turun, AS turun. Ya, keluk beralih ke kiri. Biasanya bila kita cakap AS, kita kaitkan dengan kos. Ya, mesti kaitkan dengan kos. Ya, kos turun, ya, maka AS naik. Keluk beralih ke kanan. Kos pengeluaran. Ya, kos pengeluaran jika dia naik, maka AS akan turun. Ya, keluk beralih ke kiri. Produktiviti atau daya pengeluaran sud buruh. Ya, jika buruh semakin meningkat, cekap, maka produktiviti naik. Ya, kesannya AS juga naik. Ya, jadi keluk beralih ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Faktor pengeluaran atau sumber ekonomi. Jika ditemukan sumber ekonomi yang baru, maksudnya sumber ekonomi meningkat, ya, maka AS akan naik. Ya, keluk beralih ke kanan. Sebaliknya, jika faktor pengeluaran semakin susut, ya, maka AS turun, ya, keluk beralih ke kiri. Okey. Harga bahan mentah, upah buruh, harga petrol. Ini semua faktor-faktor yang mempengaruhi kos pengeluaran. Jika harga bahan mentah naik, atau upah buruh naik, atau harga petrol naik, kesannya kos akan naik. Kos pengeluaran akan naik. Ya, maka AS akan turun. Keluk beralih ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Okay, sekarang kita nak lihat proses keseimbangan AD-AS. Ya, proses keseimbangan AD-AS. Ini adalah harga dan ini adalah pendapatan. Ya. Okay, ini adalah keluk AD dan ini adalah keluk AS. Ingat ya, bila AD-AS
awak tak boleh kaitkan dengan mikro. DDSS, salah. Ya, kalau tulis DDSS, maka kosong markah rajah ni. Kalau tulis PQ, macam mikro, maka kosonglah rajah ini. Ya, so hati-hati. Ya, okey. Ini kalau AD, ini kalau AS. Keseimbangan apabila AD bersilang dengan AS pada E kosong, maka harga P kosong dan pendapatan Y kosong. Ya, jadi keseimbangan tercapai apabila AD sama dengan AS, ya, pada E kosong dan harga P kosong, pendapatan Y kosong. Ya. Okey. Ini adalah titik keseimbangan, harga keseimbangan, pendapatan keseimbangan. Ya, harga keseimbangan, pendapatan keseimbangan. Macam mana kalau harganya pada P1? Ya, ataupun pada P2. Apa yang berlaku? Pada P1, ya, pasaran tak seimbang. Ya, pada P2 pun tidak wujud keseimbangan. Kenapa? Sebab pada P1, ya, AS ni AS lebih besar daripada AD. Ya, jadi pada P1 apa yang berlaku? Ya, berlaku lebihan AS. Ya. So pada P1 berlaku lebihan AS. Ya. So kalau berlaku lebihan AS maksudnya apa? Maksudnya ada banyak stok yang tak terjual lah tu. Ya. Penawaran banyak, permintaan sikit. Ya. So stok berlebihan. Apa ya firma buat? Firma akan, ya, turunkan harga. Jadi bila berlaku lebihan AS, ya, lebihan AS ni menyebabkan harga turun. Ya, lebihan AS ni akan menyebabkan harga turun. Ya, kesannya bila harga turun, apa kesannya? Ya, bila harga turun, cuba lihat sini. Bila harga turun, maka, ya, permintaan agregat juga akan meningkat. Manakala penawaran agregat akan menurun, akhirnya mencapai keseimbangan. Ya, jadi sini harga turun menyebabkan firma, ya, firma akan mengurangkan, ya, ni firma akan mengurangkan penawaran. Ya, dan AD meningkat. Ya, so di sini bila harga turun, maka, ya, permintaan agregat meningkat. Manakala penawaran agregat berkurang, akhirnya mencapai keseimbangan. Ya, so proses ini berterusan. Ya, proses ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan di titik I kosong. Ya, akhirnya mencapai keseimbangan di titik I kosong. So harga keseimbangan P kosong, pendapatan keseimbangan pada P kosong. Okey, pada P2 apa yang berlaku pada P2? Pada P2, ini P2. Ini adalah AS dan ini adalah AD. Ya, berlaku lebihan AD. Ya. So pada P2 AD lebih besar daripada AS.
So berlaku lebihan AD. Ya. So berlaku lebihan AD. Ya. Jadi lebihan AD ni menyebabkan harga naik. Ramai orang nak beli barang. CIGX naik. Sedangkan barang sikit. So apa firma buat? Firma akan naikkan harga. Ya. Kesannya harga naik. Bila harga naik, maka firma akan meningkatkan pengeluaran. Ya, manakala isi rumah akan mengurangkan permintaan agregat. Ya, manakala AD menurun. Ya, proses ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan. Ya. Di titik I kosong. Ya. Jadi di sini kita lihat keseimbangan asal adalah pada I kosong, harga P kosong, pendapatan Y kosong apabila AD bersilang dengan AS. Pada P1 berlaku lebihan AS. Ya. So ini menyebabkan harga turun. Bila harga turun, firma mengurangkan penawaran manakala AD meningkat. Ya. Pada P2 berlaku lebihan AD. Ya, P2 berlaku lebihan AD, kesannya harga naik. Ya, firma akan meningkatkan penawaran. AD turun. So inilah dia proses penentuan keseimbangan pendapatan negara. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, dengan menggunakan gambar rajah AD/AS, huraikan bagaimana perubahan cukai dapat mengatasi pengangguran kitaran. Rajahnya mesti AD/AS. YAE suntikan bocoran kosong. Perubahan cukai. So cukai naik ke cukai turun. Mengatasi pengangguran kitaran. Okey, untuk mengatasi pengangguran kitaran, jawapannya ialah cukai mesti turun. Ya, so cukai mesti turun. Ya, bila cukai turun, pendapatan boleh guna naik, maka C akan naik. Ya, bila C naik, AD naik. Ya, okey. Macam mana nak dapat markah 10 markah? Raja 2 markah, huraian 8 markah. Okey ya. So raja ini adalah P dan ini adalah Y. So kelok AD, kelok AS. AD, AS. Ya. Keseimbangan tercapai di titik I kosong. Di sini ya, maka inilah harga P kosong dan inilah pendapatan keseimbangan Y kosong. Okey. Raja ni 1 markah. Ya. Okey, sekarang kita masuk soalan. Perubahan cukai. Dah beritahu tadi. Cukai turun barulah boleh mengatasi pengangguran. Jadi bila cukai turun, YD naik, C naik. Bila C naik, AD naik. Jadi yang beralih sini adalah kelok AD, bukan kelok AS. Kelok AD. So AD naik, AD beralih ke sini. Ya, katakan ini AD1, ini AD0. Keseimbangan adalah di sini I1. Jadi harga keseimbangan ialah P1 dan pendapatan keseimbangan adalah Y1. Ya, jadi rajah macam ni baru boleh dapat ya 2 markah. Ya, kita lihat huraian. Macam mana nak dapat huraian? 8 markah. Keseimbangan tercapai, keseimbangan asal. Wajib ada asal sebab kelok beralih. Kalau kelok tak beralih macam tadi, ya hanya keseimbangan sahaja. Di sini kelok beralih. Jadi
Ya. DI kosong, harga asal, P kosong, pendapatan asal ialah Y kosong. Ya. Okey. So nak mulakan ya huraian, kita mulakan dengan soalan. Dia kata bagaimana perubahan cukai. Kita kata nak atasi pengangguran, cukai mesti turun. So apabila cukai turun, ya, kesannya ya, pendapatan boleh guna naik. Ya, maka C naik. Ya. AD naik. Kalau AD beralih ke dari AD kosong ke AD 1. Ya, AD kosong ke AD 1. Ya. Okey. So syarat semangan ada, P kosong ada, Y kosong ada. Satu markah, satu markah. Bila cukai turun, YD naik, ya. Satu markah, C naik, AD naik, kalau beralih ke AD 1. Satu markah. Sorry, bukan itu di sini. Ya. Okey, so kita dah dapat 6 markah. Sekarang proses lagi. Pada P kosong apa yang berlaku? Ya, cuba lihat. Pada P kosong, ya, ini adalah AS. Ini adalah AS. Pada P kosong AS, bawa sampai AD 1. Jangan lihat AD kosong, AD 1. Ini adalah AD. Apa yang kita nampak? AD lebih besar dari AS. So berlaku lebihan AD. Ya. So pada P kosong berlaku lebihan AD. Ya. Jadi permintaan banyak, penawaran sikit. So apa kesannya pada firma? Firma akan meningkatkan penawaran. Ya. Firma akan meningkatkan penawaran. Ya, jangan ada simbol-simbol yang sudah dekat-dekat ya. Firma akan meningkatkan penawaran. Ya. So berlaku lebihan AD 1 markah. Firma meningkatkan penawaran sehingga mencapai keseimbangan. DI1. Ya. So firma meningkatkan penawaran sehingga mencapai keseimbangan di I1. Ya, jadi dia tingkatkan penawaran, naikkan penawaran sampai mencapai I1. Ya. Okey. Habis dah. Ya, jadi keseimbangan akhir tercapai apabila ya, AD1 bersilang dengan AS. Teluk yang baru iaitu AD1 sama dengan AS di I1. Ya, harga naik dari P0 ke P1 dan pendapatan naik dari Y0 ke Y1. Ya. Okey. Ini tak menjawab lagi soalan. Soalan tanya mengatasi pengangguran kitaran. So dalam jawapan kena cerita pengangguran kitaran. Macam mana boleh diatasi? Ini tak cerita lagi. So kena cerita, ya. Apabila Y naik, ya, atau apabila firma ya meningkatkan penawaran. Ya. Okey, peningkatan pendapatan menyebabkan firma ya, menggunakan lebih banyak buruh. Ya. So, bila ramai buruh diperlukan, ramai buruh diambil bekerja, kesannya pengangguran kitaran turun.
Pengangguran turun. Nah, ya. So kesannya pengangguran akan turun, ya. So markahnya di mana? Ya, di sini, ya. ADAS